Assalamualaikum, nama saya Nur Kristina binti Aziz, nombor metrik AB230060. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan dengan jenis pembelajaran dari segi bentuk. Jenis pembelajaran dari segi bentuk ada 3, iaitu formal, non-formal dan informal. Jenis pembelajaran dari segi bentuk formal iaitu pembelajaran yang berlaku di institusi sahaja. Manakala non-formal iaitu jenis pembelajaran yang hanya berlangsung di luar sistem pendidikan. Dan yang ketiga, informal, iaitu proses pembelajaran yang terjadi secara spontan. Pembelajaran secara formal iaitu pendidikan yang diterima di institusi sahaja. Ianya terdiri daripada pendidik yang terlatih. Pendidikan formal ni, dia dilembagakan dan disusun mengikut umum. Dan pendidikan formal juga mengikut matlamat pendidikan yang telah ditetapkan. Sistem pendidikan yang ditentukan dalam pembelajaran formal ni, dia berlandaskan dasar pendidikan kerajaan. Tujuannya adalah untuk mengembangkan potensi belajar dari segi jasmani, emosi dan rohani. Manakala dari segi pembelajaran secara non-formal pula, ia merupakan tambahan kepada pembelajaran formal. Maksudnya ia terdiri daripada kelas tambahan ataupun ceramah yang berlaku di luar institusi. Itu sebagai tambahan kepada pendidikan yang diterima secara formal. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan kekurangan pembelajaran secara formal tu. Maksudnya untuk dapatkan lagi tambahan maklumat ataupun tambahan ilmu, kita perlu ambil pembelajaran secara non-formal, iaitu secara tidak formal. Yang ketiga, iaitu pembelajaran secara informal. Pembelajaran secara informal ni, ia berlaku dalam keadaan yang tidak sedar. Ia terjadi secara spontan. Sebagai contoh, bila kita ada interaksi antara dua hala, kita dengan orang lain, dan kita membincangkan tentang sesuatu. Dan pembelajaran secara informal juga, ia tidak mempunyai sebarang sukatan pembelajaran kurikulum. Dia tiada dalam sistem pendidikan. Seterusnya, pendidikan secara informal ni, pembelajaran secara informal ni berlaku secara sukarela dan tidak sengaja. Macam saya cakap tadi, dia berlaku secara spontan. Bahan pembelajaran informal ni, ianya tidak dirancang macam pembelajaran secara formal ataupun non-formal. Itu sahaja. Seterusnya, saya akan menyambung jenis pembelajaran dari segi bidang. Yang pertama adalah kognitif. Ia merangkumi ilmu pengetahuan yang dipelajari di institusi pendidikan. Penggunaan mental manusia juga dapat dilihat apabila ia memperoleh sesuatu ilmu. Seterusnya, potensi pelajar dari segi intelek dapat diperkembangkan. Ia juga mempunyai 6 peringkat. Bidang yang kedua adalah psikomotor. Ia merujuk kepada kemahiran atau kebolehan dalam sesuatu pergerakan. Ia juga melibatkan penguasaan kemahiran melalui latihan. Bidang ini juga mempunyai 7 peringkat. Yang terakhir adalah efektif. Ia berlaku apabila penyerapan sikap positif dan nilai murni. Ia juga melibatkan penggunaan aspek rohani, emosi dan sosial. Ia juga mempunyai potensi untuk diperkembangkan. Bidang ini juga mempunyai 5 peringkat. Seterusnya, saya akan sambung dengan jenis pembelajaran dari segi kaedah. Yang pertama, pembelajaran cara pragmatis. Pembelajaran cara pragmatis menekankan aplikasi pengetahuan dalam situasi dunia nyata. Hal ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah di dunia sebenar. Yang kedua adalah pembelajaran cara meniru dan bermain. Kaedah ini sering digunakan oleh kanak-kanak. Hal ini kerana ianya cara yang efektif untuk mengembangkan keterampilan sosial, kognitif, emosi dan fizikal. Yang ketiga adalah pembelajaran cara akademik. Pembelajaran cara akademik adalah pembelajaran yang dijalankan secara berstruktur dan dijalankan di institusi pendidikan. Keempat adalah pembelajaran cara pengalaman. Pembelajaran cara pengalaman juga dikenali sebagai experience learning. Proses pembelajaran melalui pengalaman praktikal dan refleksi terhadap pengalaman tersebut. Yang kelima adalah pembelajaran cara perhubungan. Pembelajaran cara perhubungan adalah dengan cara pelajar menggunakan pengalaman lama dan mengaitkan dengan pengalaman baru untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Yang terakhir adalah pembelajaran cara praktis. Pembelajaran cara praktis juga dikenali sebagai practical learning. Practical learning adalah pendekatan atau pembelajaran melalui pengalaman secara langsung. Seterusnya adalah jenis pembelajaran dari segi peringkat. Contohnya, implikasi dalam pembelajaran matematik. Yang pertama adalah fakta, pembelajaran dalam merangsang gerak balas. Kedua adalah kemahiran, pembelajaran mengasah kemahiran melalui rantaian. Yang ketiga adalah konsep, pembelajaran konsep. Yang keempat adalah pembelajaran melalui penyelesaian masalah. Itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.